Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bi islami dina, kami redha Islam menjadi cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha juga Nabi Muhammad Nabi dan Rasul. Terima kasih kepada PPMJ di atas jemputan kepada Ustazah untuk menyampaikan kuliah online ini. Yang berbahagia Tuan Imam 1 dan 2, Jajahan Pasir Putih, AJK Masjid, hadiri dan hadirat sekalian. Ustazah punya nama Nurliza binti Yahya ingin menyampaikan perkongsian ilmu pada hari ini tentang tafsir fi surah At-Takatsur. Kitab yang Ustazah gunakan ialah kitab tafsir Juz'u Amma ke arah memahami dan menghayati Al-Quran dalam kehidupan. Penyusunnya ialah Ustaz Haji Abdul Razak bin Mat Sa'ad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk bernafas di muka bumi ini. Dipanjangkan umur kita untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan peluang yang diberikan ini tidak kita sia-siakan. Marilah sama-sama kita gunakan peluang yang ada ini untuk menambah bekalan sebagai bekal untuk hari akhirat. Semoga Allah sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk sentiasa mencari dan menambah ilmu pengetahuan agama bagi meningkatkan kualiti amalan kita dan juga bagi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Maksudnya, sesiapa yang dikehendaki Allah berubah menjadi seorang yang baik, diberikan kefahaman dalam bidang agama. Kita pergi pada surah At-Takatsur, ya. Saya akan bacakan dan kita baca sama-sama insya-Allah. Kemudian dalam ni kita akan lihat latar belakang surah ini, kemudian asbabun nuzul, tafsiran segala terperinci, dan akhir sekali kita akan lihat pula pengajaran ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita tengok pula makna ayat dalam surah Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlomba-lomba untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Hatta zurutumul maqabir, sehingga kamu masuk ke liang kubur. Kalla sawfa ta'lamun, jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Summa kalla sawfa ta'lamun, sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, dengan demi sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengejarkan perkara-perkara yang menjadi bekalan untuk hari akhirat. Latarawunnal jahim, ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang-julang. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin, selepas itu demi sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang derhaka, akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, selain daripada itu sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menerimanya. Hadirin hadirat sekalian, kita lihat pula kepada latar belakang surah At-Takasur. Surah At-Takasur ini ialah surah yang ke-102 daripada 114 surah yang diturunkan di Mekah dan mengandungi 8 ayat. Dinamakan surah At-Takasur, maksudnya memperbanyakkan, iaitu berlomba-lomba untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyaknya kekayaan, banyak harta benda, dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya keluarga, anak pinak, dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya kedudukan dan ketinggian serta keistimewaan. Dan jangan lupa di zaman sekarang, kita banyak mengejar populariti. Kita kejar ramai follower dan like. Sekiranya kita buat sesuatu video atau untuk artis-artis, mereka suka kepada populariti. Di antara intisari atau kita kata tafsiran secara umum. Tafsiran secara umum tentang surah ini, kita akan bahagikan surah ini kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, ayat pertama dan kedua. Tentang apa? Iaitu tentang Allah menegur orang-orang yang berlomba-lomba mengumpul harta, mengejar kedudukan dan menguatkan pengaruh dan sebagainya, sehinggalah melalaikan tanggungjawab mereka terhadap Allah Ta'ala dan meninggalkan ibadah mereka kepada Allah, sehinggalah sampai masa kematian. Yang kedua, bahagian ayat ketiga sehingga yang ke-7. Allah akan mengenakan balasan azab ke atas manusia yang mengutamakan keduniaan semata-mata dalam kehidupan. Dan ayat yang akhir sekali, ayat ke-8, Allah akan menyoal setiap hamba-Nya di akhirat nanti tentang segala nikmat yang diperolehi, sama ada digunakan ke jalan yang diredainya ataupun sebaliknya. Jadi surah ini dibagi kepada 3. Baik, kita pergi kepada asbabun nuzul. Kita pergi kepada asbabun nuzul, maksudnya sebab-sebab diturunkan surah ini. Tafsir Al-Maraghi jilid 15
muka surat 7688 menyatakan, Ibnu Khatim meriwayatkan daripada Abu Buraidah, katanya, surah ini diturunkan berkenaan dengan dua kabilah Ansar, iaitu Bani Harithah dan Bani Harith, yang suka berbangga-bangga dan bermegah-megah. Antara mereka mengucapkan, adakah di kalangan kamu terdapat orang seperti si fulan? Mereka berbangga-bangga dengan pelbagai kabilah. Kemudian mereka pergi ke tanah perkuburan sambil berucap dengan menunjuk-nunjukkan ke tanah perkuburan. Lalu Allah menurunkan surah ini. Kita telah mengetahui bahawa umat Islam ketika Nabi berhijrah ke Madinah terbahagi pada dua kumpulan, iaitu Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ialah orang-orang yang beriman dan berhijrah bersama-sama Nabi daripada Mekah ke Madinah. Sedangkan Al-Ansar ialah kumpulan yang berada di Madinah dan banyak membantu Rasulullah dan sahabat-sahabat. Kalau kita lihat dalam surah ini, domirnya adalah larangan atau tegahan kepada kamu semua. Contohnya ayat pertama, Alhaakumut takatsur, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlomba-lomba, hatta zurutumul maqabir, sehinggalah kamu masuk ke kubur. Jadi dhamir yang digunakan di sini ialah antum. Jadi dhamir ini adalah untuk kita sebenarnya, walaupun ditujukan pada kaum yang suka berlomba-lomba tadi di antara kabilah Ansar, tapi sebenarnya ditujukan kepada kita kerana menggunakan dhamir antum. Di sini menunjukkan Allah Ta'ala menegur kita semua di atas perbuatan kita. Dan sepatutnya lah kita merasa gerun dan takut bila mendengar dan mendapati bahawa dhamir ini untuk kita semua. Kemudian kita pergi kepada tafsiran secara tafsili ataupun terperinci. Ayat pertama, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maksudnya, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlomba-lomba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Ayat yang kedua, sehinggalah kamu masuk ke kubur. Pengumpul kekayaan dan pengumpul populariti akan terputus. Semuanya itu daripada mereka, iaitu ketika mereka berdepan dengan kematian. Mereka berdepan dengan malakul maut. Bila berdepan dengan malakul maut, barulah mereka datang penyesalan kepada mereka, barulah mereka terbangun dan menyesal di atas perbuatan mereka yang tidak mengingati kematian. Allah menceritakan fenomena kehidupan manusia yang bermegah-megah dan berbangga-bangga dengan kesenangan dan kemewahan hidup di dunia, sehingga mereka lalai membuat persiapan dan bekalan akhirat. Mereka dilekakan dengan kecintaan kepada dunia ini. Dalam hadis Nabi riwayat Muslim, Nabi bersabda, Yaqulul abdu mali mali wa inna ma lahu min malihi thalathun ma akala fa abna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa amdaita wa ma siwa dhalika fa dhahibun wa tarikuhu linnas. Artinya, seorang hamba berkata, oh hartaku, padahal ia hanya mendapat 3 perkara sahaja daripada hartanya. Yang pertama, apa yang ia makan lalu ia menghabiskan, atau apa yang ia pakai lalu ianya menjadi buruk dan usang, atau apa yang ia sedekahkan maka ia mengalir baginya pahala, sedangkan harta selain itu maka ia hilang. Ia akan hilang
atau ditinggalkan untuk orang lain. Jadi harta kita akan dibahagi pada 3. Pertama, yang kita makan. Yang kita makan ini akhirnya akan menjadi najis. Atas bahagiannya menjadi darah daging. Dan apa yang kita pakai, walau mahal cara mana pun dan cantik sana mana pun, ia akan akhirnya menjadi buruk dan usang. Tetapi yang kekal abadi ialah sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin, akan mengalir pahalanya sehingga ke hari akhirat. Yang selain daripada itu akan kita tinggalkan ataupun akan hilang. Apabila berlaku kematian ke atas seseorang, hanya amalan baiknya sahajalah yang berkekalan. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Anas bin Malik. Yatba'ul mayyitu salasa fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Artinya, ada 3 orang, ada 3 yang akan mengiringi mayat seseorang. Yang 2 akan kembali, sedangkan yang satunya ikut akan bersama. Ia diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalannya tetap bersamanya. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Lantaran itulah Nabi menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Yahramu ibnu Adam wa tabqa minhu itnatan al-hirsu wal amal. Artinya, anak Adam ini akan menjadi tua dan lemah, dan yang tetap muda hanyalah 2, iaitu keinginan terhadap harta dan panjang angan-angan berumur panjang. Dalam tafsir fi Zilal Quran, Syed Qutb telah menafsirkan ayat pertama dan kedua surah At-Takatsur dengan kata-kata berikut: Wahai orang-orang yang leka dan mabuk dalam kesenangan, wahai orang-orang yang lalai, yang asyik berlomba-lomba memperbanyakkan harta kekayaan, anak-anak, kenikmatan dunia, sedangkan kamu lambat laun akan berpisah dengan kekayaan itu. Wahai orang-orang yang tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan hidup, hingga lupa apa yang akan berlaku selepasnya. Wahai orang-orang yang akan meninggalkan semua harta kekayaan dan kesenangan yang menjadi sasaran perlombaan dan kebanggaan. Mereka menuju ke lubang kubur yang sempit, di mana tiada ruang lagi untuk berlomba-lomba dan bermegah-megah. Sedarlah dan insaflah. Ayat kedua berbicara tentang alam yang kita akan bersendirian, yang mana harta yang banyak tidak dapat menyelamatkan kita daripada azab kubur dan azab neraka, dan harta yang banyak juga tidak dapat membantu kita untuk menangguhkan kematian kita. Dalam ayat di atas juga dinyatakan bahawa manusia telah dilalaikan daripada mengerjakan amal soleh. Kerana apa? Kerana cintakan kepada dunia, sehinggalah sampai saat mereka mati. Para ulama berpendapat bahawa menziarahi kubur juga adalah merupakan penawar yang sangat mujarab untuk mengubati hati yang keras, kerana cara itu boleh mengingatkan kepada kematian dan hari akhirat. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazurul kubur fa innaha tuzhadu fid dunya wa tudzakirukumul akhirah. Artinya, sesungguhnya aku sebelum ini melarang kamu daripada menziarahi kubur. Tetapi kini ziarahilah kubur, kerana ia menjadikan kamu zuhud di dunia dan mengingatkan kamu kepada akhirat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ziarah kubur, menyatakan bahawa pada awal Islam, ziarah kubur ini adalah diharamkan
Kerana keadaan orang-orang jahiliah sebelum Islamnya, mereka ini suka melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dikubur, seperti bertempik-tempik, menjerit-jerit dan sebagainya. Kemudian apabila iman telah kukuh dan mereka telah banyak pengetahuan dan ilmu Islam, barulah Rasulullah memberi kebenaran untuk menziarahi kubur. Kemudian firman Allah ayat ketiga hingga ketujuh. Ini dalam pembahagian yang kedua. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Sekali-kali diingatkan dengan jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan untuk hari akhirat. Ingatlah, demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu, demi sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang derhaka, akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Dalam ayat di atas, Allah memberi penegasan supaya menjauhi diri daripada kealpaan dan kelalaian dengan kecintaan kepada dunia sehingga mengabaikan akhirat. Kalimah kalla disebut secara berulang-ulang bagi menunjukkan pengukuhan akan celaan Allah terhadap golongan yang mengumpulkan harta dan bermegah-megah dengan kekayaan. Dan kalla ini terdapat 2 kali. Yang pertama, akibat buruk ketika mati. Dan yang kedua, akibat buruk ketika hari kiamat. Mereka akan melihat neraka jahim, iaitu neraka yang cukup dahsyat dan amat ngeri sekali. Sememangnya manusia nanti akan menyaksikan neraka jahim dengan pengetahuan yang yakin dan pemandangan yang yakin. Neraka adalah tempat kembali yang paling buruk dan siksaan yang amat pedih. Di antara gambaran neraka yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke-53 sehingga 56, la'akiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Maksudnya, mereka tetap akan makan buah daripada buah zakum. Maka kamu akan penuhkan perut kamu dengan buah yang pahit itu. Selepas itu, kamu akan meminum pula air panas yang menggelegak. Kamu akan minum seperti unta yang kehausan. Ini di antara siksaan untuk ahli neraka. Mereka akan pasti makan buah zakum dan mereka pasti akan minum air daripada api neraka yang menggelegak, yang menghancurkan usus dan menghancurkan segala-galanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, janganlah sampai dilalaikan oleh kemegahan memperbanyakkan kekayaan, nanti kamu akan mengetahui azab yang akan diturunkan kepada kamu di dalam kubur. Seterusnya, kamu pula akan merasai azab tersebut di akhirat kelak. Dalam hal ini, Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Artinya, kalau kamu tahu keadaan siksa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan kamu akan banyak menangis. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab kelebihan menangis kerana ketakutan Allah dan rindukan Allah,
Pengarang menyatakan, kalau kamu tahu apa yang aku tahu dalam hal ini, iaitu hal neraka Jahannam dan hal hari akhirat, kamu tidak akan ketawa banyak dan kamu akan banyak menangis. Pengarang juga mengatakan, orang yang menangis kerana takutkan Allah dan takutkan azab Allah akan termasuk ke dalam salah satu daripada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di hari akhirat nanti. Sebagaimana hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yazilluhumullahu fi zillih yaumun la zillu illa zilluh. Di antaranya ialah barajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, iaitu salah seorang yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungannya, iaitu seorang lelaki yang mengingati Allah ketika bersunyi-sunyian dan matanya berlinangan dengan air mata. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takutkan Allah dan sentiasa menangis kerana takutkan Allah. Dalam ayat ke-8 pula, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Selain daripada itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menerimanya. Manusia akan ditanya atau disoal di akhirat kelak tentang nikmat-nikmat yang diperolehi dalam kehidupan ini. Kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu sama ada kamu bersyukur ataupun sebaliknya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Artinya, 2 nikmat yang tidak dipahami dalam kehidupan ini, iaitu nikmat sihat dan kelapangan masa. Dalam kehidupan ini, manusia sering melupai 2 nikmat yang amat bernilai dalam kehidupan mereka, iaitu nikmat sihat dan nikmat kelapangan masa. Apabila sihat, manusia dapat melaksanakan ibadah pada Allah dan dapat bekerja untuk mencari rezeki bagi menyara kehidupan mereka. Tapi apabila dilanda sakit atau mengidap penyakit yang kronik dan sebagainya, mereka tidak mampu untuk bekerja dan beramal pula. Dan banyak pula yang terhalang dan tak dapat dilakukan, termasuklah menikmati makanan. Mereka terhalang daripada menikmati makanan kerana penyakit-penyakit yang mereka hadapi. Contohnya kencing manis ataupun darah tinggi. Orang yang mengalami penyakit itu tidak dapat menikmati makanan-makanan yang lazat-lazat yang mana dapat dimakan oleh orang-orang yang sihat. Kita pergi pada pengajaran ayat. Setiap manusia dilarang bermegah-megah dan berbangga-bangga dengan kedudukan dan kemewahan dalam kehidupan, sehingga melalaikan tanggungjawab mereka untuk menyediakan bekalan ke akhirat. Menziarahi kubur dan mengingati kematian adalah merupakan satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengelakkan diri daripada kelalaian. Yang ketiga, manusia yang mengutamakan keduniaan semata-mata sehingga mengabaikan akhirat akan menerima balasan azab dengan pembalasan neraka Jahannam. Segala nikmat dan pemberian yang diberikan akan disoal di akhirat kelak, sama ada digunakan ke jalan yang diridai Allah atau sebaliknya.
Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ubaid bin Nadlatul Islam radhiyallahu anhu, tidak melangkah seseorang di hadapan Allah di hari kiamat sehinggalah ditanyakan 4 perkara. Pertama, umurnya, ke manakah dihabiskan? Yang kedua, tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Yang ketiga, tentang hartanya, dari manakah dan ke manakah dinafkahkan. Dan yang keempat, tubuh badannya, ke manakah ia gunakan. Dan qala Allah Ta'ala dalam surah Isra ayat yang ke-36, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semuanya akan ditanya. Pengajaran yang kelima, manusia wajib bersyukur dan menghargai nikmat yang diterima, kerana sifat bersyukur ini adalah di antara akhlak mulia yang mesti dihayati dalam kehidupan. Mari sama-sama kita gunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya, supaya kita tergolong dalam golongan orang yang mensyukuri nikmat dan selamat daripada azab Allah. Larangan daripada berbangga megah tadi, ayat pertama dan kedua tadi, larangan daripada berbangga megah atau berlomba-lomba mencari kekayaan dunia dan pangkat adalah dikhususkan kepada orang-orang yang melupakan Allah dan melupakan amalan untuk hari akhirat. Tapi bagi orang-orang yang mencari harta untuk perkara yang Allah redha, seperti menafkahkan kepada fakir miskin dan sebagainya, mereka ini akan mendapat redha Allah dan selamat daripada siksaan neraka Allah. Jadi saya rasa setakat itu dahulu untuk kali ini. Yang baik pada Allah, kelemahan daripada usaha sendiri. InsyaAllah kita akan berjumpa semula di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya afu ya ghaffar ya tawwab, ya afu ya ghaffar ya tawwab, ya afu ya ghaffar ya tawwab. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha mengampunkan, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami yang kami lakukan sengaja atau tidak ya Allah, ya kecil atau besar ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Dosa-dosa inilah yang menghimpunkan kami, yang menghumpankan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang bermegah dengan harta-harta yang ada. Jikalau kami orang yang ikhlas dalam ibadat. Allahumma ya Kudus ya Salam, ya Kudus ya Salam, ya Kudus ya Salam. Ya Allah, Tuhan kami yang menyucikan, sucikanlah hati-hati kami daripada dosa-dosa, daripada karat-karat dunia, daripada segala penyakit-penyakit mazmumah. Allahumma ya Jami', ya Jami', ya Jami'. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha menghimpunkan, himpunkanlah kami bersama orang-orang yang beriman, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan masukkanlah kami semua dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.